Salam sejahtera kepada doktor. Kami dari kumpulan 4, Option Seni Visual yang mempunyai 5 ahli kumpulan. Saya sendiri, Angela Tulpung Alistarudin. Pembentangan ini bertajuk gamifikasi dalam pendidikan yang berfokuskan kepada subjek seni visual. Pembentangan ini akan menghuraikan bagaimana pendekatan gamifikasi dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran seni visual bagi meningkatkan minat, motivasi serta penglibatan murid secara aktif. Pendidikan seni visual merupakan satu pelajaran yang menekankan kreativiti, ekspresi, dan penghasilan karya seni. Namun begitu, dalam konteks pengajaran pada masa kini, tahap minat dan motivasi pelajar terhadap subjek ini didapati semakin menurun. Ramai pelajar yang menunjukkan penglibatan yang pasif, khususnya dalam aktiviti menghasilkan karya seni yang melibatkan unsur dan asas seni. Antara isu utama yang dikenali pasti ialah pertama, kekurangan keyakinan diri dalam pelajar dalam menghasilkan karya seni. Hal ini berlaku kerana pelajar takut kerja mereka tidak cantik atau dibandingkan dengan rakan lain. Selain itu, proses pengajaran seni visual ini sering dianggap membosankan apabila terlalu berfokus kepada arahan guru dan hasil karya semata-mata tanpa memberi ruang kepada eksplorasi dan cabaran kreatif. Seterusnya adalah pembelajaran seni visual juga sering dilihat sebagai tidak mencabar dan bersifat individu. Kekurangan aktiviti perbincangan atau kerja berkumpulan dan perkongsian idea menyebabkan pelajar kurang berinteraksi. Keadaan ini secara tidak langsung menghalang perkembangan kemahiran sosial serta keupayaan berfikir secara kreatif dan kritis dalam kalangan pelajar. Bagi mengatasi permasalahan tersebut, satu pendekatan gamifikasi yang dikenali sebagai seniman muda kreatif telah dicadangkan oleh kumpulan kami. Pendekatan ini direka untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual lebih menyeronok, interaktif dan bermakna selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Dari saya, sekian. Nama saya Muhammad Syafiq Bijan. Seterusnya saya akan menerangkan strategi gamifikasi. Untuk konsep strategi gamifikasi yang kami pilih, konsep yang pertama adalah gamifikasi berperingkat, di mana pelajar menjadi artis muda melalui misi dan tahap pembelajaran seni. Penilaian berfokus proses, iaitu menilai usaha, idea, keberanian, dan kerjasama, bukan hanya hasil. Dan seterusnya adalah motivasi, keseronokan, motivasi dan keseronokan, iaitu elemen permainan menjadikan PSB lebih menarik dan bermakna. Seterusnya adalah objektif gamifikasi, iaitu seniman muda kreatif. Yang pertama adalah meningkatkan minat dan motivasi pelajar terhadap PSB melalui pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna, serta mewujudkan persekitaran selamat dan positif agar pelajar berani mencuba dan mengekspresikan idea tanpa takut gagal. Seterusnya adalah membina keyakinan diri dan menghargai proses dengan menekankan potensi kreatif, unik setiap pelajar serta mengurangkan budaya perbandingan. Dan yang terakhir adalah mengukuhkan kemahiran sosial dan abad ke-21 seperti komunikasi, kerjasama, kerja berpasukan melalui aktiviti kolaboratif. Seterusnya adalah komponen utama gamifikasi. Kumpulan kami menyenaraikan 5 komponen utama, iaitu naratif permainan, iaitu pelajar berperanan sebagai artis muda menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan meningkatkan penglibatan emosi. Dan kedua adalah sistem tahap dan misi, iaitu aktiviti seni distrukturkan secara berperingkat untuk membina kemahiran mengikut kemampuan pelajar. Yang ketiga adalah mata ganjaran dan lencana, iaitu ganjaran diberi berdasarkan usaha, idea, keberanian, dan kerjasama bagi meningkatkan motivasi dan penghargaan diri. Yang keempat adalah kerja kumpulan, di mana tugas kumpulan mengukuhkan kemahiran komunikasi, sosial, dan penyelesaian masalah. Dan yang terakhir adalah maklum balas segera, di mana membantu pelajar menilai perkembangan diri dan menjadikan pembelajaran lebih reflektif dan inklusif. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera, seterusnya saya akan membentangkan bab 4, yaitu berkaitan dengan prosedur permainan seniman muda kreatif. Pendidikan seni visual merupakan satu mata pelajaran yang penting dalam membangunkan kreativiti, ekspresi, kendiri, dan pemikiran kritis murid. Namun begitu, kaedah pengajaran secara konvensional sering menyebabkan murid kurang bermotivasi, pasif, dan takut untuk menzahirkan ide kreatif mereka. Keadaan ini berlaku apabila pembelajaran terlalu menekankan hasil akhir berbanding proses. Oleh itu, pendekatan gamifikasi diperkenalkan sebagai satu strategi pedagogi bagi meningkatkan penglibatan dan motivasi murid. Melalui permainan seniman muda kreatif, pembelajaran seni dijadikan lebih menyeronokkan, berstruktur, dan berpusatkan murid dengan menggabungkan elemen permainan seperti misi, mata ganjaran, dan refleksi. Seterusnya, saya akan menerangkan langkah-langkah pelaksanaan permainan. Pertama, guru akan memperkenalkan permainan kepada murid dengan menjelaskan tema, objektif, dan misi utama yang perlu diselesaikan. Murid diberitahu bahawa mereka akan berperanan sebagai seniman muda yang mengumpul mata dan lencana melalui penglibatan aktif dan kerjasama kumpulan.
Kedua, murid dibahagikan kepada kumpulan kecil yang terdiri daripada 3 atau 5 orang. Pembelajaran secara berkumpulan ini bertujuan untuk menggalakkan interaksi sosial, perkongsian idea, dan kolaborasi dalam penghasilan karya seni. Seterusnya, guru memberikan tugasan atau cabaran seni berdasarkan tema tertentu, contohnya menghasilkan karya bertemakan alam sekitar. Tugasan ini dilaksanakan dalam tempo masa yang ditetapkan bagi memastikan murid fokus dan berdisiplin. Semasa aktiviti berlangsung, murid bekerjasama dalam kumpulan untuk merancang idea, membahagikan peranan, dan menghasilkan karya seni. Dalam fasa ini, murid bukan sahaja mengaplikasikan unsur dan asas seni, malah turut membangunkan kemahiran komunikasi dan pemikiran kreatif. Bagi mengekalkan motivasi murid, sistem ganjaran digunakan. Mata dan lencana diberikan berdasarkan kreativiti, usaha, dan kerjasama kumpulan, bukan semata-mata keindahan hasil akhir. Akhir sekali, setiap kumpulan pembentangan hasil karya mereka dan melakukan refleksi ringkas. Guru kemudian memberikan penilaian dan maklum balas yang membina untuk membantu murid memperbaiki hasil kerja serta meningkatkan keyakinan diri. Seterusnya, saya akan membentangkan peraturan permainan seniman muda kreatif. Peraturan pertama ialah penyertaan aktif, di mana setiap murid wajib terlibat sama ada menyumbang idea atau melaksanakan tugasan dalam kumpulan. Peraturan ini bertujuan mengelakkan murid bersikap pasif. Peraturan kedua ialah pematuhan masa. Setiap tugasan perlu disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Kumpulan yang lewat akan dikenakan potongan mata bagi melatih pengurusan masa yang baik. Selain itu, murid diberikan kebebasan berkarya, namun perlu mematuhi tema dan bahan yang telah ditetapkan oleh guru. Ini membantu murid berpikir secara kreatif dalam batasan tertentu. Peraturan seterusnya ialah kerjasama dan hormat menghormati. Murid perlu menghargai idea rekan dan bekerja sama secara positif. Kumpulan yang menunjukkan kerjasama yang baik akan menerima mata bonus. Aspek kejujuran dan originality juga dititik beratkan. Murid dibenarkan mengambil inspirasi, tetapi tidak dibenarkan meniru sepenuhnya karya orang lain. Di samping itu, keselamatan dan penggunaan alat seni perlu dipatuhi bagi memastikan persekitaran pembelajaran yang selamat. Akhir sekali, setiap mata, ganjaran, serta pembentangan dan refleksi digunakan untuk meningkatkan motivasi persaingan sihat dan pembelajaran bermakna dalam kalangan murid. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dayang Nurhaliza binti Awang Kualiasan. Saya akan membentangkan elemen-elemen gamifikasi yang digunakan dalam projek seni ini. Pertama, kerja kumpulan, yang mana pelajar bekerja secara kolaboratif dan membina semangat kerjasama antara mereka. Kedua, mata. Pelajar dapat mata ataupun markah untuk setiap tugasan atau sumbangan idea yang mereka berikan. Ketiga, cabaran ataupun misi, yang mana tugasan berbentuk cabaran bertema yang menguji kreativiti mereka. Seterusnya, maklum balas. Maklum balas segera, di mana guru memberi komen serta-merta untuk membantu pelajar membaiki hasil kerja mereka. Kemudian, tahap yang mana projek disusun mengikut tahap kesukarannya. Pelajar boleh hanya naik tahap selepas menguasai kemahiran tertentu. Akhir sekali, lencana atau ganjaran. Ganjaran diberikan sebagai pengiktirafan atas pencapaian pelajar yang cermelang. Oleh itu, kesemua elemen ini menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan memberi motivasi kepada pelajar. Sekian, terima kasih. Nama saya S. Ahmad Syafi'i bin Saidi. Saya akan membentangkan tajuk penilaian keberkesanan dan impak projek gamifikasi, yaitu projek seniman muda kreatif dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Pembentangan ini akan menumpukan kepada bagaimana projek gamifikasi ini dinilai dari segi keberkesanan pembelajaran, penglibatan murid, serta impaknya terhadap perkembangan murid secara menyeluruh. Pertama sekali adalah tujuan penilaian. Tujuan utama penilaian projek ini adalah untuk memastikan bahwa pendekatan gamifikasi yang digunakan benar-benar memberi kesan positif kepada pembelajaran murid. Penilaian ini juga bukan saja menilai pencapaian objektif pembelajaran, malah turut menilai perubahan diri dari segi motivasi dan sikap murid, tahap penglibatan, serta perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotor murid. Selain itu, penilaian ini membantu guru mengenal pasti kekuatan dan kelemahan projek untuk tujuan penambahbaikan pada masa hadapan. Seterusnya adalah kaedah penilaian. Bagi mendapatkan gambaran yang menyeluruh, beberapa kaedah penilaian telah digunakan. Antaranya adalah pemerhatian penglibatan murid, analisis hasil karya murid, refleksi pelajar, penilaian penggunaan elemen permainan, soal selidik murid, serta perbandingan sebelum dan selepas projek. Pendekatan ini membolehkan penilaian dibuat secara lebih adil dan komprehensif. Seterusnya adalah pemerhatian penglibatan murid.
Kaedah penilaian ini pertama ialah melalui pemerhatian penglibatan murid sepanjang projek dijalankan. Guru memerhati tahap fokus murid, kesediaan mereka mencoba ide baru, keberanian menyuarakan pendapat serta penglibatan dalam aktiviti berkumpulan. Hasil pemerhatian menunjukkan murid menjadi lebih efektif, lebih berani bereksperimen dan kurang bergantung sebelumnya kepada arahan guru. Ini membuktikan bahwa gamifikasi berjaya meningkatkan minat dan motivasi murid dalam pembelajaran seni visual. Seterusnya adalah analisis hasil karya murid. Analisis hasil karya murid sebelum dan selepas projek. Penilaian tidak hanya tertumpu kepada keindahan visual, tetapi juga melibatkan keaslian idea, penggunaan unsur dan asas seni, keberanian menggunakan warna dan bentuk, serta kepahaman terhadap konsep seni. Didapati berlaku peningkatan dalam kualiti karya dan kepelbagaian idea, menunjukkan bahwa gamifikasi membantu pembelajaran seni yang lebih bermakna dan berfokuskan proses. Seterusnya adalah refleksi pelajar. Refleksi pelajar pula merupakan kaidah penting untuk menilai pengalaman pembelajaran dari perspektif murid sendiri. Refleksi dilakukan melalui jurnal, lukisan reflektif, atau perbincangan lisan selepas misi atau projek tamat. Melalui refleksi murid, murid dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, serta menyediakan perkembangan keyakinan dan kemahiran mereka. Maklum balas yang diterima menunjukkan murid lebih seronok, yakin, dan berani mencoba ide baru. Dari segi penilaian elemen permainan dan objektif pula, dalam projek ini, elemen permainan seperti misi, tahap, mata ganjaran, rencana, dan maklum balas segera digunakan. Penilaian ini dibuat untuk melihat sejauh mana elemen-elemen ini membantu murid mencapai objektif pembelajaran. Hasilnya, murid yang berjaya menyelesaikan misi menunjukkan peningkatan dalam kreativiti, penglibatan aktif, serta pemahaman konsep seni. Ini membuktikan bahwa elemen permainan digunakan secara selaras dengan objektif pembelajaran, bukan sekadar hiburan semata-mata. Dari segi soal selidik murid pula, soal selidik digunakan sebagai kaedah penilaian kuantitatif untuk mengukur tahap keseronokan dan permainan murid terhadap gamifikasi. Penerimaan murid terhadap gamifikasi, soalan merangkumi minat murid, keseronokan menjalankan aktivisi, serta pandangan mereka terhadap pembelajaran seni yang lebih interaktif. Keputusan soal selidik pula menunjukkan tahap keseronokan dan kepuasan yang tinggi, sekaligus menyokong dapatan daripada pemerhatian dan refleksi murid. Dari segi perbandingan pra dan pasca projek pula, perbandingan sebelum dan selepas projek dijalankan menunjukkan pesan yang jelas terhadap pembelajaran murid. Antara perubahan positif yang dapat dilihat ialah peningkatan motivasi, kreativiti yang lebih menonjol, serta keyakinan diri murid yang semakin tinggi. Gamifikasi juga berjaya mengurangkan rasa takut murid untuk berkarya dan meningkatkan penglibatan mereka dalam pembelajaran seni visual. Itu saja daripada saya. Terima kasih.